Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Tuan Imam dan Tuan Bilal serta seluruh arjatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para asatizah dan sidang para jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah Taala mengurniakan kita taufik untuk kita dapat menunaikan solat Jumaat sekali lagi pada minggu ni. Syukur pada Allah kerana ia adalah perkenan daripada Allah Taala juga. Tadi di luar tu saya tengok kan ada line untuk walk in, ada line yang dah register. Yang mereka dah register awal, alhamdulillah. Tapi walaupun kita dah register, belum tentu kita dapat datang, kan? Mungkin tiba-tiba datang sesama, batuk dan sebagainya, tak dapat datang pula. SOP tak dapat dipenuhi. Macam tu jugalah dengan yang walk in. Lebih-lebih lagi lah, kalau masjid dah penuh, tak dapat masuk juga, walaupun kita hendak masuk, walaupun kita sihat. Jadi semua tu adalah pilihan daripada Allah Ta'ala. Semua pilihan daripada Allah juga. Maka Allah kurniakan kita pada hari ini, alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Satu nikmat yang dulu-dulu kadang-kadang kita istilahnya dalam bahasa Inggeris maknanya kita kata take it for granted. Kita rasa macam dah confirm kita dapat, kan? Kalau kita nak, kita boleh dapat. Kadang-kadang begitu kita rasa dengan nikmat datang ke masjid ni. Hanya antara nak ataupun tak nak aja. Biasanya begitu kita fikir. Tapi bila berlakunya PKP, maka kita terus diingatkan oleh Allah Ta'ala. Dia bukan lagi soal nak ke tak nak, dia bukan soal sihat ke tidak, tapi kalau Allah Ta'ala izinkan kita jadi tetamu dia, barulah kita boleh jadi tetamu dia. Kalau Allah tak izinkan, maka tak jadilah kita tetamu dia. Jadi syukur pada Allah, hari ini buat kesekian kalinya Allah jadikan kita sebagai tetamu dia. Jadi syukur pada Allah. Yang seterusnya, tuan-tuan, kita sekarang ni berada pada hari ni 9 Muharram. Kebanyakan kita tahu, dan banyak di kalangan kita pun berpuasa sunat hari ni, alhamdulillah. Puasa sunat hari Tasu'a dipanggil, hari ke-9 Muharram, sehari sebelum hari Ashura. Jadi kita pun berpuasa, alhamdulillah. Maknanya kita masih lagi berada di awal tahun, 9 Muharram awal tahun. Masih lagi baru hari yang ke-9 daripada tahun yang baru. Dan kita doalah mudah-mudahan seperti mana awal tahun ini kita dapat buat baik. Allah Ta'ala kurniakan kita taufik, kita dapat buat baik pada awal tahun ini. Mudah-mudahan hujungnya nanti juga hujung yang baik. Dan bukan hujung tahun ini saja, tapi hujung hayat kita nanti. Biarlah hujung hayat kita juga adalah hujung yang baik. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, dia minggu ni kita sebenarnya ada beberapa perkara yang berturut-turut, kan, yang berlaku. Satu, awal tahun, kan, kita masih lagi dalam mood awal tahun baru. Kedua, hari Ashura besok, kan? Dan yang ketiga, hari kebangsaan, hari Isnin ini. Jadi maknanya beberapa perkara yang ada sebenarnya kita boleh kaitkan satu sama lain, kan? Satunya awal tahun, kita doakan mudah-mudahan tahun ini jadi lebih baik. Hari Ashura, puasa hari Ashura, Nabi SAW mengiranya ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha. Allah Ta'ala ampunkan, hapuskan dosa setahun yang sebelum daripadanya. Hapus dosa setahun.
Hari kebangsaan kita sambut dengan bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala akan kemerdekaan tersebut. Tapi ada kaitan antara kedua-dua yang saya nak sebutkan. Tadi kita sebut tentang ampun dosa, Allah ampunkan dosa. Puasa hari Ashura, Allah ampunkan dosa. Dan itulah salah satu daripada perkara yang sentiasa kita nak daripada Allah. Kita minta ampun daripada dosa-dosa kita. Lepas solat pun kita istighfar, kan? Lepas solat, padahal solat itu sendiri mengampunkan dosa. Kita wuduk tadi, wuduk mengampunkan dosa. Lepas solat kita istighfar, lepas keluar toilet pun kita istighfar, minta ampun pada Allah. Maknanya banyak tempat kita istighfar, minta ampun pada Allah. Dan kita buat macam-macam perkara yang mendatangkan keampunan daripada Allah. Cuma daripada semua tu, kenapa kita asyik minta ampun? Satu, ya sebab kita ni memang banyak dosa. Dan satu lagi sebab kita ni sebagai hamba, memanglah kita perlu minta ampun daripada Allah. Tak kira kita sedar atau tidak kita buat dosa. Yang seterusnya adalah sebab kita nak layak masuk syurga. Nak layak masuk syurga, syurga Allah Ta'ala masukkan orang yang telah Allah ampunkan. Jadi kita nak minta pengampunan daripada Allah. Masuk syurga bermakna merdekalah kita daripada api neraka. Dan merdeka daripada api neraka itulah yang paling penting sekali bagi kita sekarang ni. Dan merdeka daripada British itu adalah satu nikmat. Daripada penjajahan sebelumnya, Portugisnya, Jepunnya dan sebagainya, juga adalah satu nikmat. Tapi merdeka daripada neraka Allah Ta'ala, itulah nikmat yang paling besar sekali. Tadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, pihak masjid pasangkan surah Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah. Tuan-tuan kalau hayatilah bacaan tadi tu. Saya pun tak pasti siapa ya bacaan siapa tu, saya tak kenal sangat kori-kori ni. Tapi bacaan tadi Qorik tu, dengar suaranya pun muda lagi. Qorik tadi kalau tuan-tuan dengar dia baca, ada part-part yang dia macam dia hiba kan, dan macam menangis kan. Tuan-tuan perasan lah, memang perasan lah, confirm kan, dengar bacaan dia tu. Dia menangis dekat mana? Ada beberapa tempat. Satunya adalah dia menangis ketika membacakan ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka, cerita tentang ashabus shimal, tentang mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Sebab surah Al-Waqi'ah cerita pada kita ada 3 golongan manusia. Satu golongan yang dipanggil sebagai sabiqun as-sabiqun ataupun as-sabiqun al-awwalun. Yang keduanya adalah ashabul yamin. Yang ketiganya adalah ashabus shimal. Jadi yang golongan yang ketiga ni, bila beliau bacakan ayat tadi, beliau bacakan dengan sampai menangis. Sebab apa? Sebab beliau cuba memahami apa yang ada dalam ayat tersebut dan cuba menghayatilah. Bila kita cuba hayati, akhirnya kita akan menangis. Sebab ceritanya tentang siksaan api neraka yang sangat dahsyat. Dan bila diceritakan tentang siksaan api neraka, memang siapa yang faham akan rasa gerun, akan rasa bimbang, dan akan rasa takut sangat Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan mereka yang masuk ke dalam api neraka. Jadi satu perkara yang wajar untuk kita sepatutnya, bila kita dengar surah macam ni, tuan-tuan apa kata kalau lepas daripada ni, kalau dipasang lagi apa bacaan tadi kan, setiap minggu pasang surah yang sama ke lain? Lebih kurang lah, ada list dia lah kan. Tuan-tuan, apa kata kita buka je handphone masing-masing kan, tengok tafsir. Kan ada tafsir kan. Kalau kita tak ada apps pun, kita boleh tengok dekat quran.com ke apa ke, ada je terjemahan. Yang penting bawa handphone lah. Siapa yang tak bawa handphone tak apalah. Siapa yang bawa handphone, keluarkanlah handphone sekejap, tengok tafsir dia, tengok ayat yang dia baca kan. Surah tu bukan sekadar tengok ayat dia dari segi tajwid ke apa ke, tengok dia punya terjemahan. Tengok satu-satu terjemahan dia, ya Allah kan. Memang kita akan feel, kita akan rasa lebih lagi, insya-Allah. Okey. So kita nak merdeka daripada api neraka. Dan nak merdeka daripada api neraka, nak bebas daripada api neraka, dia memang satunya memang pilihan daripada Allah Ta'ala. Allah pilih, Allah yang menyelamatkan seseorang daripada api neraka. Betul, ini semua kita tahu. Wa anqadhakum, dia yang menyelamatkan kalian, dia yang mengeluarkan kalian. Dalam ayat yang lain sebut gunakan perkataan keluar, ayat ada satu ayat sebut menyelamatkan dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala juga bila nak menyelamatkan kita daripada azab,
Allah Ta'ala datangkan cara-caranya, Allah datangkan sebabnya. Dan antara sebab yang utamanya adalah minta pengampunan ataupun kembali kepada Allah Ta'ala, kembali pada Allah. Tadi ayat yang saya baca, tuan-tuan perhatikan ayat yang saya baca tadi daripada surah Az-Zumar. Waktu mula-mula sekali tadi saya sebutkan ayat ni, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah suruh baginda untuk memberitahu kepada kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang telah melampau, ala anfusihim, ke atas diri mereka sendiri, melampau atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan kau putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semua sekali. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Tuan-tuan perhatikan ayat ni. Ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala tujukan kepada mereka yang melakukan dosa, kan? Asrafu ala anfusihim, melampau atas diri mereka. Siapa yang rajin buat dosa ni? Kita lah, kita semualah, kan? Semua kita orang yang melakukan dosa. Dosa-dosa lampau tak cukup, dosa sekarang lagi, kan? Berlambak-lambak yang kita dah buat dosa. Kalau kita nak renung dosa-dosa kita daripada dulu, memang tak boleh tidur kita, kan? Terlalu banyak dosa-dosa yang telah kita buat. Dosa pada Allah ataupun sesama makhluk, pada mak bapak, pada guru, pada apa-apalah, kan? Berapa banyak dosa yang kita dah buat. Jadi dosa-dosa yang terlalu banyak yang kita dah lakukan, yang kita pun tak tahu bila Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa tu, walaupun kita minta ampun banyak-banyak. Mungkin kita akan rasa terbeban, kita akan rasa kecewa dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala, ayat ini Allah Ta'ala pujuk kita. Allah Ta'ala pujuk sebenarnya. Allah Ta'ala bagi dengan bahasa yang sangat indah untuk kita. Allah Ta'ala pujuk, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah boleh je sebut wahai orang yang berdosa, wahai orang yang melampaui batas, boleh je. Ataupun boleh je secara umum, wahai manusia, pun boleh. Ataupun lebih hebat lagi daripada itu, mungkin lebih tinggi kedudukannya, wahai hamba-hamba. Sebab jadi hamba tu pun lebih hebat daripada sekadar jadi manusia. Kita nak betul-betul jadi hamba Allah, boleh je. Tapi Allah Ta'ala sebut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu satu bahasa yang sangat, kita kata, dikira sebagai memujuk seseorang, satu penghormatan sebenarnya. Hamba-ku, kan? Maknanya Allah memanggil kita dengan gelaran hambanya, sedangkan kita ni dah buat dosa. Kan kita kata kalau orang tu buat dosa sampai kita pun tak mengaku kawan, tak ada yang mak bapak tak mengaku anak, guru tak mengaku anak murid dan sebagainya, kan? Tak nak panggil pun orang tu dengan gelaran yang dinisbahkan kepada diri dia. Hanya kalau kau bukan anak aku lagi, macam tu contohnya, kan? Bahasa drama kan macam tu. Kau bukan anak aku lagi, maknanya tak nak dinisbahkan dia tu kepada mak bapak. Mak bapak tu tak nak dinisbahkan budak tu kepada dia. Okey. Tapi bila Allah Ta'ala nisbahkan benda ni kepada orang yang berdosa, hamba-ku, kan? Itu satu perkara yang sangat-sangat manis sebenarnya bagi orang yang dah buat salah, bagi orang yang dah buat dosa macam kita, kan? Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampau atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kau kecewa, jangan kau pernah putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa, jangan kecewa daripada rahmat Allah. So ayat ni sekali lagi maknanya pujukan satu lagi, jangan kau kecewa, ada lagi harapan untuk engkau. Kita ni semua ni nak bebas daripada api neraka. Bila kita dengar cerita pasal neraka, memang kita akan rasa macam gerun dan rasa macam kita ni tak lepas, tak bebas. Bak kata Sayyidina Umar bin Khattab, tuan-tuan pun biasa dengar kata-kata beliau apa? Kalau semua manusia ni masuk syurga kecuali seorang, nescaya aku risau, takut-takut akulah seorang tu, ya? Maknanya apa? Masih lagi ada rasa dalam diri tu, akulah itu yang akan masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Rasa takut sangat, rasa bimbang sangat. Dan rasa bimbang ni penting supaya kita tak syok sendiri.
Dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi pula harapan. Itu yang dipanggil sebagai al-khawf dan ar-raja. Ada rasa takut, rasa bimbang, dan ada lagi rasa berharap pada Allah Ta'ala. Berharap ni datang daripada ayat ni tadi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau kecewa, jangan kau putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah ampunkan semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ada cara dia. Ayat berikutnya sambung. Bukan saja tak putus asa, Allah Ta'ala suruh wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembali pada Tuhan kalian dan berserahlah kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Sebelum datang pada kalian azab, kemudian kalian tidak akan lagi ditolong. Apa tadi katanya? Kembali kepada Allah dan berserah pada Allah. Maknanya nak dapatkan pengampunan Allah Ta'ala tadi tu, dia ada syarat dia. Syarat dia mesti balik pada Allah dan berserah pada Allah. Selagi mana tak kembali pada Allah dan berserah pada Allah, selagi itu payah nak dapat rahmat dan pengampunan Allah. Sebabnya kita masih lagi syok sendiri, masih lagi rasa kita yang hebat. Nak berserah pada Allah inilah satu ujian sebenarnya. Betul ke kita ni serah pada Allah, ataupun masih lagi serahkan diri kita pada diri kita sendiri ataupun makhluk yang lain. Merdeka yang sebenar-benarnya adalah apabila kita betul-betul hanya jadi hamba Allah, berserah pada Allah. Tapi kalau kita masih lagi mengharap kepada makhluk, waktu tu tak merdeka kita. Tuan-tuan, kita semua kan ada rasa terbeban kadang-kadang dengan, contohlah tuan-tuan ada kereta masih kena bayar dekat bank setiap bulan. Tuan-tuan ada rumah masih lagi kena bayar bulan-bulan pada bank. Kan ada rasa terikat tu, ada rasa apa, kena pegang kan? Bukannya bebas. Tu pasal hari yang terakhir kita bayar duit kereta tu, kita rasa bebas sangat-sangat, rasa merdeka kan? Rasa lega sebab dah bayar habis. Alhamdulillah, bulan depan beli pula kereta baru kan? Kena lagi sangkut lagi berapa, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun kan? Jadi senang ceritanya, kita ni banyak diikat dengan macam-macam perkara kan? Tak merdeka. Tapi kita tak perasan yang sebenarnya bukan hanya dengan bank yang kita tak merdeka tu. Kita kadang-kadang tak merdeka dengan sebab kita terikat dengan segala makhluk yang lain, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan kalau kerja dengan bos, mungkin dengan harta kita sendiri, dengan duit-duit kita kan? Dengan telefon ni tak ada pun dah rasa macam alamak, telefon rosak kan? Apa pecah, bateri kong, apa-apalah. Maksudnya terikatnya kita dengan dunia ni terlampau banyak. Tak payah cerita yang jauh-jauh, yang dekat-dekat dengan kita, semuanya macam-macam benda yang mengikat kita. Merdeka yang sebenar adalah apabila kita betul-betul berserah kepada Allah Ta'ala kan? Betul dari segi fizikal kita masih lagi berharap kepada benda-benda ni, tapi jauh di seluruh hati kita, kita tahu harapan kita hanya pada Allah Ta'ala. Waktu itulah baru merdeka yang sebenar. Dan orang yang merdeka yang sebenar inilah yang dapat jiwa yang tenang. Orang yang jiwa yang tenanglah yang Allah Ta'ala panggil dia supaya masuk ke dalam syurga, bebaslah daripada api neraka. Maknanya merdeka di dunia itulah yang membawa kepada merdeka di akhirat. Merdeka dekat dunia bawa pada merdeka ke akhirat. Bukan hanya merdeka daripada penjajah yang dari luar, tapi penjajahan hati kita. Selagi mana hati kita dijajah, selagi itu kita tak merdeka. Bila tak merdeka di dunia, susah nak merdeka di akhirat. Tapi nak merdeka di akhirat, pastikan kita merdeka daripada dijajah hati-hati kita. Tuan-tuan, bukti hati kita ni jajah ataupun tidak, kita cek lah. Bila Allah Ta'ala suruh, kita ikut ataupun tidak. Sebab ayat yang berikutnya, tuan-tuan perhatikan dalam surah Az-Zumar tadi tu, Allah Ta'ala sambung, ayat sambung selepas daripada itu adalah wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutlah yang terbaik yang diturunkan kepada kalian daripada Tuhan kalian, min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun, sebelum datang pada kalian azab secara tiba-tiba dalam keadaan kalian tidak sedar. Jadi ayat tadi tu, dua ayat selepas daripada ayat jangan kecewa daripada rahmat Allah, Allah Ta'ala bagi tahu tentang azab yang akan datang. Tapi azab yang akan datang itu Allah Ta'ala bagi ancaman
kalau kita tak kembali kepada Allah, tak berserah pada Allah, tak ikut perintah Allah. So kita ikut apa yang Allah Ta'ala turunkan. Itu sebenarnya ujian dia. Betul ke kita berserah? Kalau berserah, kita akan ikut dia apa yang Allah suruh. Tak banyak songeng, tak banyak soal. Kan orang hari ni ada yang suka nak mempersoalkan apa yang Allah suruh. Dia bukan persoalkan dari sudut dia Islam ke tidak. Dia tahu Allah Ta'ala tu Tuhan dia. Dia tahu Nabi Muhammad SAW tu Rasul. Tapi dia masih persoalkan apa-apa yang Allah turunkan, apa yang Rasul turunkan. Ini yang dipanggil sebagai golongan liberal dan sebagainya. Dia nak gunakan akal dia untuk menentukan, bahkan untuk menapis hukum hakam. Bila Allah Ta'ala suruh A, dia kata A ni macam tak bagus, B lagi bagus, buat B lah. Bab tutup aurat ke, bab semayang ke, bab harta pusaka ke, bab nikah kahwin cerai rujuk ke, sampailah bab undang-undang, semuanya sekali. Semuanya dipikir macam adalah yang lebih baik lagi daripada ni. Sedangkan Allah Ta'ala sebut wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Allah gunakan perkataan ahsan, yang terbaik. Hanya tak ada dah yang lagi baik lagi daripada tu sebenarnya. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang lebih baik lagi daripada Allah acuannya? Maknanya patutnya kalau kita fikir, kalau kita nak yang terbaik, kita kena ikut apa yang Allah suruh. Bukannya kita pusing sana pusing sini. Bukannya kita kata tak apalah, yang ni tak penting sangat. Yang lagi penting adalah kita menjaga diri kita, macam-macam. Sedangkan Allah Ta'ala dah suruh, maka itulah dia perintahnya. Okey, tuan-tuan, nak merdeka, jadi hamba Allah. Ini yang dikatakan oleh Rabi' bin Amir. Tuan-tuan biasa dengar kisah ni, bagaimana beliau katakan kepada Rustam, panglima perang yang sangat digeruni ketika itu. Beliau kata apa? Kenapa kalian datang daripada jauh ni, dari bumi Madinah kalian datang begitu jauh, beribu batu, beratus batu, sebab apa? Sebab apa sebenarnya kalian datang? Beliau sebab apa? Beliau kata, innallaha bta'athana, sesungguhnya Allah yang mengutus kami, linukhrija man syaa min ibadihi, supaya kami dapat keluarkan, kami dapat merdekakan hamba-hambanya yang dia kehendaki. Daripada apa? Merdekakan min ibadatil ibad, daripada menyembah kepada hamba-hamba Allah, kepada menyembah Allah Ta'ala. Sembah hamba kepada sembah Allah. Itu merdeka yang sebenar. Daripada kesempitan dunia kepada lapangnya dunia dan akhirat. Daripada kezaliman segala ideologi kepada adilnya Islam. Ini kata sahabat Nabi SAW, Sayyidina Rabi' bin Amir. Itulah ta'rif merdeka yang sebenar. Dan merdeka yang beginilah yang akan bawa kita merdeka daripada neraka Allah di hari akhirat nanti. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, itu berkaitan dengan kemerdekaan. Besok hari Ashura, saya nak simpulkan sikit kat ujung ni tuan-tuan, sebab tazkirah Jumaat kita tak boleh panjang sangat tuan-tuan, dia tak boleh lajak kan. 1.17 masuk waktu zuhur kan? Jadi insyaAllah kita kena berhentilah sebelum 1.17 tu. Satu suku kena berhentilah insyaAllah. So lagi 7-8 minit ni tuan-tuan. Tuan-tuan, esok hari Ashura, bagi siapa yang tak puasa juga hari ni, boleh puasa esok, tak ada masalah. Lagi bagus kalau tak puasa hari ni, puasalah esok dan lusa. Tak dapat puasa lusa sebab ada kenduri, ada apa semua, puasalah esok. Paling kurang puasa esok satu hari. Dapat juga pahala sunnah. Sebab ni antara soalan yang paling banyak saya ditanya. Dia kata, Ustaz, kalau puasa sehari je boleh tak? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Dapat juga pahala puasa sunnah Ashura. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Kalau tuan-tuan ada dengar ustaz lain cakap benda lain, percayalah dia bukan mazhab Syafi'i. Senang. Okay. Mazhab Syafi'i kata boleh, tak ada masalah untuk puasa pada 10 Ashura. Bukan mazhab Syafi'i je sebenarnya, jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan begitu. Tetapi afdal puasa, paling afdal puasa 3 hari. Siapa yang puasa hari ni, puasa juga esok, puasa lusa. Itu yang paling afdal, dapat puasa 3 hari. Kalau tidak, maka 2 hari. 2 hari maknanya hari ni dengan esok, atau esok dengan lusa. Tak dapat juga, puasalah esok. Tak dapat juga puasa esok, tak berdosa, tapi rugi. Itu je lah. Rugi sebab tak dapatlah
nak ikut apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Hari Ashura ni Nabi tak tinggal puasa. Nabi tak tinggal puasa Ashura. Jadi rugi kita kalau kita pula tinggalkan. Okay, seterusnya, hari Ashura selain daripada puasa, sebab bab puasa tu insya-Allah agak jelas lah. Dan puasa Ashura, puasa bulan Muharram disunatkan, hari Isnin disunatkan juga puasa, hari Selasa, Rabu dan Khamis juga disunatkan puasa. Jadi sebenarnya kalau campur dengan semalam hari Khamis, 8 hari berturut-turut yang kita digalakkan untuk berpuasa. Sebenarnya 8 hari berturut-turut. Semalam hari Khamis dan juga hari dalam bulan Muharram disunatkan puasa. Hari ini hari Tasu'a, besok Ashura, lusa sehari selepas Ashura, hari Isnin disunatkan puasa Isnin dan puasa bulan Muharram, hari Selasa, Rabu dan Khamis puasa sunat hari putih 13, 14 dan 15 Muharram. So semua tu disunatkan puasa. Paling kurang puasa lah esok 10 Muharram. Okey, selain daripada puasa, saya cuba ringkaskan apa yang kita boleh buat esok. Bermula pada waktu pagi esok, digalakkan dalam mazhab Syafi'i, digalakkan pada pagi Ashura untuk kita berwangi-wangian, kita bersihkan diri, cukur misai janggut dan sebagainya, potong janggut, kemaskanlah, rapikan, potong kuku, berwangi-wangian, semua itulah, bersih-bersihkan diri. Kemudiannya digalakkan pula untuk kita buat apa pada hari Ashura? Digalakkan untuk kita melapangkan rezeki untuk kaum keluarga. Lapangkan rezeki untuk kaum keluarga ni maksudnya apa? Beri makan yang lebih sedikit pada esok hari, makan yang istimewa esok. Dalam setahun tuan-tuan, yang paling bagus kita bagi makan istimewa hari Ashura dan juga hari raya. So hari Ashura memang disunatkan untuk kita bagi makan lebih istimewa sikit untuk kaum keluarga. Apa dia punya kelebihan? Ada hadis. Walaupun hadis ni dhaif, Imam Al-Baihaqi, seorang ulama hadis besar, beliau kata bila digabungkan pelbagai riwayatnya, dia telah menjadi hadis yang kuat. Apa dia? Siapa yang melapangkan rezeki untuk kaum keluarganya, man wassa'a ala iyalihi, pada ahli keluarganya, siapa yang melapangkan untuk ahli keluarganya pada hari Ashura, yaum Ashura, Allah Ta'ala akan lapangkan rezekinya sepanjang tahun. Jadi rugi tuan-tuan, kita ni dalam keadaan ekonomi tengah gawat dan sebagainya ni, kita mengharapkan bantuan daripada Allah, kan? Maka belanjalah lebih sikit besok untuk kaum keluarga kita, kan? Makan tu biar special sikit. Kalau anak kita jauh, contohnya ada sebahagian anak dia jauh, merantau, kerja ke, belajar ke dan sebagainya, bagi duit, kan? Transfer duit kat dia, Along ni, abah bagi duit lebih sikit, Along belanja kawan-kawan makan hari Ashura ni. Dulu orang tua kita selalu buat, tuan, orang tua kita dulu selalu buat. Saya ingat, saya budak, nenek saya hari Ashura je dia akan bagi duit sikit, lebih sikit ke kita budak-budak, dia suruh beli ABC ke cendol kat depan, kan? Dia bagi duit, nah beli cendol kat depan. Dia kata apa? Ni hari ni Ashura ni, kita budak-budak tak puasa kan, dia puasa, kita tak puasa. Dia bagi duit kat kita, suruh beli. Kita budak kan enjoy lah, dapat. Dan dia sebutkan tentang perkataan Ashura tu. Jadi kita rasa, oh specialnya hari ni, best hari Ashura ni. Kalau hari-hari Ashura kan best, kan? Tu yang datangnya bubuk Ashura juga, kan? Tuan-tuan akan dengar tiba-tiba sehari dua ni ada puak-puak yang kata Ashura, bubuk Ashura ni dari Syiah lah, apa benda lah. Tuan-tuan tak usah dengar benda tu. Syiah ni dia hari Ashura dia akan sedih, dia akan pukul bantai badan dia, kan? Hari Ashura dia akan pukul bantai badan dia sebab dia kononnya menyesal, meratap atas kematian Sayyidina Husain di Karbala pada 10 Muharram juga. Jadi tuan-tuan kalau ada suspek kawan tuan-tuan Syiah, hari Ahad ni tuan-tuan pagi-pagi tuan-tuan ajak dia minum pagi, contohnya kalau tuan-tuan tak puasa lah, kan? Ajak dia minum, tuan-tuan jumpa dia, tuan-tuan tepuk belakang dia kuat-kuat, kan? Tengok kalau dia mengerang tu, mungkin betul lah Syiah dia, kan? Sebab dia baru lepas pukul badan dia hari Sabtu, besok memang dia orang akan berkumpul untuk pukul badan dia, kan? Itu Syiah. Tapi kita tidak. Kita bergembira tu bukan sebab Sayyidina Husain meninggal, mati syahid, tidak. Kita bergembira sebab Nabi SAW bergembira pada hari Ashura. Okay, seterusnya, selain daripada melapangkan rezeki untuk kaum keluarga, antara yang boleh kita buat juga adalah besok digalakkan untuk menggembirakan anak yatim. So cari anak yatim dekat taman kita, dekat kampung kita, kat mana-mana pun lah.
kawan-kawan kita mungkin ada yang dah tak ada, anaknya masih ada. So anak-anak yatim kita gembirakan pada hari Ashura. Anak-anak kita ni kita dah gembirakan, kita sebagai bapa dah gembirakan. Anak yatim macam mana pula, bapaknya tak ada. So gembirakan anak yatim. Dan last kali disebutkan juga oleh para ulama, pada hari Ashura digalakkan untuk menziarahi orang soleh. Ziarah orang soleh dijadikan rutin sebagai rutin tahunan. Kalau boleh setahun sekali paling kurang, ziarahlah orang yang soleh. Kita ada orang tua yang soleh, kan? Pergilah ziarah sebelum mereka tak ada. Selalu yang berlaku apa dia? Bila dah tak ada baru kita kata Allah tak ada dah. Kan kita macam tu kadang. Dulu saya selalu sebut, waktu Tugu Nik Aziz ada, saya kata pergilah orang Kelantan. Saya kata waktu tu orang Kelantan ada yang kata Allah Tugu tak ada dah. Bila Tugu dah tak ada tu, Tugu tak ada dah, saya ni tiap-tiap tahun, bukan tiap tahun, setahun berapa kali balik Kelantan. Kota Baru juga dekat je dengan Tugu, tapi sekali pun saya tak pernah pergi. Dia kata Tugu tak ada ni, saya rasa ralat sangat-sangat. Dia kata gitu. Lepas tu saya kata, abang duduk mana? Duduk Bangi. Pergilah ziarah Dr. Harundin. Saya kata Dr. Harundin masih ada, kan? Lain kali bila Dr. Harundin pula tak ada, datang pula orang Bangi, Ustaz, Dr. Harundin tu dekat dengan kami. Saya ni sekali pun tak pernah pergi kuliah beliau. Tiap-tiap minggu beliau kuliah dekat Bangi tu, sekali pun saya tak pernah pergi. Dia cakap sedih sangat dengar dia dah meninggal. Lepas tu saya sebut, dalam 2-3 tahun ni saya selalu sebut, saya kata Tugu tak ada, Dr. Harundin tak ada, Ustaz Ismail Kamus masih ada. Pergilah ziarah. Saya tengok Ustaz Ismail Kamus pun dah tak ada dah bulan Ramadan baru ni. Kita nak tunggu siapa lagi tak ada katnya, kan? Pergilah ziarah orang soleh sebelum mereka tak ada. Minta mereka doakan kita 5 minit pun cukup lah, kan? Jadi cukup setakat untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat penuhi hari Ashura kita dengan baik, dan mudah-mudahan hari Jumaat ini kita dapat kumpulkan segala kebaikan Jumaat, banyakkan selawat pada Nabi SAW dengan khutbah dengan baik, dan mudah-mudahan Allah terima semua amalan kita. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.